Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, hari ini kita akan belajar matematik tahun 3 dengan tajuk perpuluhan bersama Cikgu Fika. Cuba kamu lihat gambar yang ada pada paparan skrin ini. Gambar ini menunjukkan seseorang sedang menimbang berat badannya dengan menggunakan alat penimbang. Okey, adakah kamu tahu bagaimana caranya untuk membaca alat penimbang ini? Okey, bagaimana nak membaca angka yang ada pada alat penimbang ni? Dan apa pula maksud titik ni? Adakah kamu tahu? Okey, kalau kamu tak tahu, mari kita belajar bagaimana untuk membaca angka yang ada pada alat penimbang ni dan apa pula maksud titik ini. Untuk pengetahuan kamu, titik ini kita panggilnya sebagai titik perpuluhan. Okay, apakah tujuan titik ini? Okay, titik perpuluhan ini adalah satu simbol yang digunakan untuk memisahkan di antara nombor bulat dan juga angka perpuluhan. Okay, dia adalah sebagai satu titik pemisah kepada nombor bulat dan juga angka perpuluhan. Baiklah, sekarang cikgu nak ajarkan bagaimana caranya untuk kita menyebut angka ataupun nombor yang ada di alat penimbang ni. Okey, nombor di sebelah kanan ni, okey, ini adalah nombor bulat. Kita panggil nombor bulat. Okey, jadinya dia perlu dibaca seperti biasa. Macam mana nak baca seperti biasa tu? Kita sebut dia 74. Saya ulang, kita baca dia dengan caranya 74. Okay, manakala titik ni ialah titik perpuluhan, kita sebut sebagai perpuluhan. Okay, dia akan disebut selepas nombor bulat disebut. Jadinya 74 perpuluhan. Okay. Nombor di sebelah kiri pula ni ialah selepas titik perpuluhan ni adalah kita panggil nombor perpuluhan. Dan dibaca satu persatu. Kita tak baca 65, tapi kita baca sebagai 65. Kita baca sebagai 65. Sebutan yang betul. Okey. Baiklah, sekarang mari kita baca bersama-sama bacaan yang betul pada alat penimbang ni. Okey, kita sebut 74 perpuluhan 65. Kita tulis dalam perkataan 74 perpuluhan 65. Okey, sebut kuat-kuat. 74 perpuluhan 65. Okay, bagaimana kita nak eja dia? Nak tulis dalam perkataan. Sebut sama-sama. 74 perpuluhan 65. Kan dah pandai tu? Nak sebut nombor perpuluhan dengan cara yang betul. Okay, bagus. Anak-anak, perpuluhan ini ada kaitan sebenarnya dengan pecahan yang telah kita belajar sebelum ni. Okay. Kalau tahun lepas, kita belajar perpuluhan per 10. Okay. Untuk tahun 3, kita belajar perpuluhan per 100. Okay. Okay, kita baca sama-sama pantun yang ada pada buku teks kamu. Okay. Cikgu dah ekstrak. Cikgu letak kat sini. Kita baca sama-sama ya. Kupu-kupu di atas kayu. Rama-rama di atas bunga. Petak 100 dilorikkan 1. 1 per 100 ialah sebutannya. Ni. Petak
satu petak dilorikkan. Okay, dalam ni semua ni, secara keseluruhannya ni ada 100. Tapi dilorikkan 1. Okay, kita sebutkan dia ialah 1/100. Kita ulang lagi sekali. Pantun ni, kupu-kupu di atas kayu, rama-rama di atas bunga. Petak 100 dilorikkan 1. Mana petak 100 dilorikkan 1? Keseluruhan ni adalah petak 100. Dilorikkan 1. 1/100 ialah sebutannya. Okay, ini 1/100. Kalau dilorikkan 2, 2/100. Kalau dilorikkan 3, 3/100. Okey, cikgu harap kamu faham. Baiklah anak-anak, sekarang kita nak belajar bagaimana caranya untuk menukarkan pecahan per 100 kepada bentuk perpuluhan. Okey, sebelum tu kita baca dahulu pantun ni. Burung pungguk di atas dahan, burung pipit di atas batu. 1/100 dalam perpuluhan, sifar perpuluhan, sifar 1. 1/100 ini adalah dalam bentuk pecahan, sama juga dengan sifar perpuluhan, sifar 1. Ini dalam bentuk perpuluhan. Bagaimana caranya untuk menukarkan ni? Okay. 1/100. Okay. Kita lihat. Ada 2 sifar pada angka nombor 100 ni. Okay, jadinya daripada di bahagian hujung nombor sifar ni, kita gerakkan. Kita gerakkan 1, 2. Kita letak titik. Bahagian atas, kita gerakkan. Di hujung 1, kita gerakkan. 1, 2. Kita letak titik. Di hadapan titik ni, kita siap-siap letak sifar. Okey, di antara ni, yang kosong ni kita letaklah sifar juga. Jadinya sifar, perpuluhan, sifar 1. Dapat jawapannya sifar, perpuluhan, sifar 1. Okay, cikgu, kalau orang tanya, macam mana pula kalau, cikgu tanya, kalau 2/100. 2/100, kita bagi contoh, cikgu bagi contoh 2/100. 2/100. Macam mana? Kita akan gerakkan 1, 2. Letak sifar. Letak titik. Baik, sebenarnya gerakkan 1, 2. Letak titik. Di atas 1, 2. Letak titik. Letak di bahagian hadapan sifar. Di bahagian kosong ni, tak ada apa-apa ni, kita letak sifar. Okey, kita letak sifar. Jadinya jawapan dia ialah 2/100 sama juga dengan sifar perpuluhan sifar 2. Okey. Kita tengok contoh lagi satu. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Ada satu masalah dalam pantun ni. Okey, mari kita baca pantun dahulu. Burung belatuk, burung bayan, terbang bersama mencari makan. 10 daripada 100 bahagian, cuba sebut dalam perpuluhan. Okey, jadi soalannya ialah dia kata 10 daripada 100 bahagian. Bentuk pecahan dia apa? 10/100. Sekarang soalan dia lagi, cuba sebut dalam perpuluhan. Tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Macam mana nak jawab? Okay, macam mana nak jawab? Kita pun jawab macam ni lah. Macam tadi juga. Okay, andaikan kita buat gerakan, kita kira dahulu ada berapa sifar pada bahagian bawah ni. Tahu? 1, 2. Okay, kita letak titik. Di bahagian atas pun kita letak sama juga. Kita gerakkan sama. Di hujung 10 ni, kita letak 1, 2. Titik. Okey. Disebabkan bahagian ni semua dah isi. Bahagian 2 ruang ni dah diisi. 1 dan sifar. Okay. Sekarang yang di bahagian depan kita nak letak apa? Kita mesti letak
sifar juga. Jangan tertinggal. Okey, jadiin jawapan dia sifar perpuluhan 1 sifar. Okey. Tapi sebenarnya bila macam ni, sifar yang ni dah tak perlu sebut dah. Okey, ni dah tak ya. Kalau ada sifar di bahagian belakang, kita tak perlu letak sifar. Jadi kita perlu letak hanya sifar perpuluhan 1 sahaja. Okey, kita tak ada sebut sifar perpuluhan 1 sifar. Kita sebut, kita pendekkan dia sifar perpuluhan 1. Cukup macam tu. Okey. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Misalnya lah, soalan pula 20/100. Macam mana nak selesaikan? Cikgu ulang. 1, 2, titik. Di bahagian atas pula. 1, 2, titik. Lepas titik, kita terus siap-siap letak sifar di bahagian depan. Okey, perlu tak letak apa-apa sifar lagi? Tak perlu sebab ruangan ni dah diisi. Jadinya terus tulis jawapan sifar perpuluhan 2. Perlu tak letak sifar? Tak perlu. Cukup. Cikgu dah cakap tadi kan? Bila ada sifar di bahagian belakang, sifar di bahagian belakang tak dikira. Jadinya kita tulis sifar, kita sebut sifar perpuluhan 2 sahaja. Okay, cikgu harap kamu faham. Sampai sini cikgu harap kamu faham. Cikgu harap kamu faham apa yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi sekarang kita akan buat latihan tutorial. Arahannya ialah kamu buat latihan ni yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi di buku latihan matematik 1. Okay, pastikan kamu tulis tarikh dan hari. Tuliskan tajuk ni. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Okay, jangan lupa, saya ingatkan sekali, tulis tarikh dan juga hari. Kemudian tuliskan tajuk di atas tu. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Okay, kemudian kamu buat latihan yang diberikan ni. Okay, ini adalah latihannya. Dekat dalam buku teks pun ada. Di bahagian pantun tu dekat bahagian bawah sekali. Okay, kamu boleh salin semula. Kamu salin semula soalan ni. Soalan pantun ni. Okay, dia kata, anak musang makan durian. Anak tupai makan kelapa. 60 daripada 100 bahagian dalam perpuluhan disebut apa? Ini adalah soalannya. Okay. Kamu tuliskan soalan, kemudian jawab. Okay. Mula-mula, saya ingatkan semula, kamu perlu cari pecahan dia. Kemudian tukarkan kepada perpuluhan. Okay, mudah bukan? Okay, cikgu dah ajar tadi. Kalau tak faham, kamu ulang semula. Tengok video rakaman yang telah cikgu buat tadi. Okay? Apa-apa masalah, sila hubungi cikgu. Cikgu sedia membantu kamu. Okay, selamat mencuba latihan yang mudah ni. Pada kelas yang seterusnya, cikgu akan berikan latihan yang lebih banyak lagi. Berkaitan dengan penukaran pecahan kepada perpuluhan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.